Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil 7 tak boleh. 7 8 9 8 9 wa asyhadu anna sayyidana 8 9 10 11 habis tu. Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi kita, ya, tuan-tuan, puan-puan dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pengajian mingguan kita, ya, dalam kita membicarakan tentang tafsir Al-Imam Al-Jalalain, iaitu Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kita masih lagi dalam surah yang pertama dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, Asy-Syafiyah, Al-Asas, ya, dan beberapa nama yang disebutkan bagi nama surah Al-Fatihah. Jadi kita sudah membincangkan tentang surah ini daripada ayat yang pertama, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, sehingga ayat yang keempat, iaitu Maliki Yaumiddin. Ada beberapa perkara yang saya tidak sebutkan, antaranya adalah mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala mengulang 2 kali perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang pertama adalah pada perkataan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kedua ialah pada Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, jadi surah Al-Fatihah ialah surah yang paling kita sebutkan yang menghimpunkan semua makna-makna dalam Al-Quran. Jadi semua ilmu dalam Al-Quran, ya, diringkaskan dalam surah Al-Fatihah, kata para ulama. Jadi dalam satu perkara yang ringkas, ya, dalam satu surah yang ringkas, mesti takkan ada pengulangan. Ya, perkara yang kita dah buat rumusan, ya, perkara yang kita dah buat summary, takkan ada pengulangan dalam ringkasan. Ya, ringkasan ni benda yang kita dah buang pengulangan. Tetapi mengapakah dalam surah Al-Fatihah diulang 2 kali perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim? Perkara ini dijawab oleh Syekh Asy-Sya'rawi. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim pada ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah, ya, itu adalah berkaitan dengan perbuatan kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, setelah perkataan Rabbil Alamin, itu adalah berkaitan dengan perbuatan Allah. Ya, apa maksud perbuatan kita dan perbuatan Allah? Kata Syekh Asy-Sya'rawi, perbuatan yang kita lakukan Bismillahirrahmanirrahim itu muta'alliq, ya, berkait, huruf ba, haraf jar itu berkait dengan perbuatan kita. Bermaksud kita memulakan satu urusan kita, ya, abtadi'u, ya, akulu, ya, aqra'u, ya, atafakkaru, ya, saya memulakan perbuatan saya ini dengan nama Allah. Ya, saya makan dengan nama Allah. Saya tidur dengan nama Allah. Jadi saya tidur, saya makan, saya baca, saya memahami, itu semua perbuatan kita. Dan perbuatan kita itu kita mengambil keberkatan nama Allah, ya, supaya Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan kasih sayangnya dalam perbuatan kita. Ya, jadi Ar-Rahman Ar-Rahim yang pertama itu pada perbuatan kita. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim yang pada ayat keberapa? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua, ya, sedang penonton, tuan-puan dirahmati Allah, adalah berkaitan dengan perbuatan Allah. Ya, kerana munasabah Ar-Rahman Ar-Rahim itu dengan perkataan Rabbil Alamin. Kita dah sebutkan, tuan-puan, ya, Rabbil Alamin bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah pemilik bagi alam-alam yang banyak.
Allah SWT adalah pencipta kepada alam-alam yang banyak. Allah SWT adalah yang mengatur urusan, mengurus tadbir Al-Hayyul Qayyum bagi alam-alam yang banyak. Semua perbuatan Allah itu, ya, perbuatan Allah Al-Muhyi, Al-Mumit, ya, Al-Qayyum, semua itu dilakukan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, jadi perkataan Rabb Allah SWT itu, ya, berkait dengan perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim, bermaksud segala perbuatan Allah af'al Allah, ya, berkaitan dengan urusan manusia atau berkaitan dengan urusan makhluk, berkaitan dengan urusan al-alamin, itu dilakukan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, dilakukan dengan penuh kasih sayang, ya, yang penuh dengan pemurah, dengan yang dilakukan kepada kita semua. Dan kita juga telah sebutkan tentang ayat Malik Yaumiddin pada minggu lepas, ya, mengapakah Allah Subhanahu wa taala mendahulukan perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim dulu, barulah perkataan Malik Yaumiddin. Jadi kita telah sebutkan, ya, dalam surah Al-Fatihah ini, kita mulakan Al-Fatihah dengan kita memuji Allah. Ya, kita memuji Allah dengan menyebut 3 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat itu tuan-puan? Yang pertama adalah Rabbil Alamin. Sifat yang kedua adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan sifat yang ketiga adalah Malik Yaumiddin. Ya, sama ada Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin. Jadi 3 sifat ini, ya, kita puji Allah dengan 3 sifat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan sekalian alam. Yang kedua adalah Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang ketiga adalah Allah Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Itu adalah terjemahan bagi qiraat Malik Yaumiddin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala adalah Malik Yaumiddin, bermaksud Allah adalah pemilik bagi hari pembalasan. Dengan kita terjemahkan dengan qiraat Maliki, terjemahkan dengan pemilik. Jadi itu sifat yang ketiga. Bila kita kata Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, yang memiliki segala urusan bagi hari pembalasan, bermaksud kita manusia ini bukan, ya, sudah tidak ada apa-apa kuasa pada hari pembalasan. Kita sudah tidak memiliki apa-apa pada hari pembalasan. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengaturkan segala perkara, dan kita semua serah kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja untuk membalas segala perbuatan manusia pada hari Ad-Din, yang bermaksud Al-Jaza, ya, hari pembalasan. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kepada hari pembalasan yang akan berlaku nanti, ya, supaya setiap orang manusia itu, ya, berada di atas muka bumi ini tidak hanya mengharapkan kasih sayang Allah sahaja, ya, dengan ar-raja, dengan hanya mengharap sahaja tanpa ada takut kepada balasan Allah. Ya, sebab itu sifat al-jamal ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat al-jamal akan menimbulkan perasaan ar-raja, kita mengharapkan kasih dan sayang Allah. Ya, tetapi dengan kita mengharap sahaja tanpa kita ada al-khauf, takut kepada Allah, ya, itu tidak sempurna. Ya, kerana seorang hamba itu perlu untuk sentiasa takut, ya, dan sentiasa mengharapkan kepada Allah. Ya. Jadi al-khauf itu kita akan takut kepada Allah, takut kepada balasan Allah daripada ayat Malik Yaumiddin. Ya, kerana kita takut semua amalan kita nanti akan dihitung satu persatu, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita semua. Baik, mengapakah Allah Subhanahu wa taala mendahulukan perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim barulah Malik Yaumiddin? Ya, perkara itu disebut oleh Al-Imam Ibn Juzai dalam tafsirnya, kerana sungguhnya rahmat Allah, inna rahmati sabaqat ghadabi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, kerana kasih sayang Allah itu mendahului kemurkaan Allah. Ya, jadi kita mengharapkan kasih sayang Allah yang mendahului kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah menyebutkan berkaitan dengan sifat-sifat Allah supaya kita, ya, supaya kita ingat Allah. Itu adalah satu proses yang disebut oleh Al-Imam As-Sawi dalam tafsirnya. Itu adalah proses al-fikru wa dhikru. Ya, kita berzikir mengingati Allah, dalam masa yang sama kita berfikir mengingati, ya, ataupun kita berfikir tentang kebesaran Allah pada alam ini sambil kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Kata Imam As-Sawi, itu adalah satu proses. Prosesnya ialah zikir, bermaksud kita menyebutkan nama Allah. Dalam masa yang sama kita berfikir, iaitu kita melihat kita berfikirkan kebesaran Allah yang berlaku setiap hari dalam kehidupan kita, kasih sayang Allah Rabbil Alamin, Allah SWT yang memberikan kita nikmat setiap masa, yang memberikan kita kekuatan setiap masa untuk membuat ketaatan. Kita berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada ayat Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Baik, tuan-puan sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kini tibalah masanya daripada kita bercakap-cakap memuji kebesaran Allah, kepada kita terus bermunajat kepada Allah. Tadi kita puji Allah dengan dhamir ghaib. Dengan kita memuji Allah dengan alhamdulillah. Dengan Rabbil Alamin, kita memuji Allah sebagai Allah Subhanahu Wa Taala itu bukanlah bukanlah mukhatab, bukanlah menggunakan dhamir yang mukhatab. Bermaksud macam kita cakap kalau dhamir ni ada ghaib, iaitu kata ganti nama ketiga, ada dhamir mukhatab yang kita bercakap secara terus berhadapan, dan ada dhamir mutakallim iaitu yang kita sendiri bercakap. Jadi mula-mula alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, kita memuji tentang Allah. Kita memuji tentang Allah, bukan kita terus memuji kepada Allah secara berhadapan. Tetapi pada ayat yang kelima yang kita akan masuk pada hari ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah kita terus menggunakan dhamir mukhatab, dhamir mansub yang mukhatab, iyyaka, hanya kepada engkau. Tadi ada perkataan engkau, tidak ada perkataan engkau. Kita tidak menyebut engkau, kita menyebut Allah sebagai Tuhan yang kita puji. Sekarang ni kita dah berpindah daripada kita memuji Allah sebagai kita memuji tentang Allah, kepada kita terus bermunajat kepada Allah secara terus. Itu satu uslub dalam bahasa Arab yang dinamakan sebagai uslub al-iltifat. Kita menukar daripada dhamir ghaib kepada dhamir mukhatab. Kemudian satu lagi perkara yang disebutkan oleh para ulama iaitu kita di sini mendahulukan maf'ulun bih, iyyaka na'budu. Asalnya ayat itu na'budu iyyaka. Na'budu iyyaka, fi'il fa'il maf'ulun bih. Jadi sepatutnya ayatnya kami beribadat kepada engkau. Tapi ayat yang kita tengok ni, engkau kami beribadat, kepada engkau kami beribadat. Jadi di situ didahulukan perkataan iyyaka. Hanya tu tak ada lagi. Iyyaka jika diterjemahkan dengan perkata iyyaka bermaksud kamu atau engkau. Jadi ayat itu bermaksud engkau na'budu, kami beribadah. Kita baca dulu kitabnya. Saya bacakan kitab ni dulu. Ini kita masuk kepada ayat yang kelima. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ay nakhussuka bil ibadati min tauhidin wa ghairihi wa natlubul ma'unata 'ala al-ibadati wa ghairiha. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terjemahan kalau kita tengok dalam terjemahan Al-Quran, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Ai nakhussuka bil ibadah, iaitu kami mengkhususkan hanya kepada engkau untuk beribadah, sama ada dengan mentauhidkan engkau ataupun selainnya. Wa natlubul ma'unah, dan kami memohon pertolongan alal ibadah dalam kita melakukan ibadah, wa ghairiha, dan dalam urusan yang lain, dalam urusan dunia atau akhirat, semuanya kita minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak memahami ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu uslub dalam bahasa Arab atau gaya bahasa dalam bahasa Arab ialah taqdim
ma haqqahu at-ta'khir yufidu al-ikhtisas atau yufidu al-hasr. Bermaksud kita meletakkan di hadapan perkataan yang asalnya berada di belakang, maka ia akan memberi makna mengkhususkan. Ya, ia akan memberi makna kita mengkhusus, ya, kita mengkhususkan. Sebab tu dalam terjemahannya atau makna bagi ayat ini nahussuka. Adakah dalam ayat Al-Quran tadi iyyaka na'budu perkataan nahussuka? Jadi perkataan nahussuka itu diambil daripada uslub gaya bahasa Arab yang diletakkan perkataan yang sepatutnya berada di belakang diletakkan di depan. Kalau ayat kita bahasa Melayu, contoh kita kata aku sayang engkau. Aku sayang engkau. Dengan ayat engkau yang aku sayang. Ada beza ke? Dengan ayat yang pertama, aku sayang kamu. Ya, aku sayang kamu wahai anakku. Contoh. Ataupun ayatnya engkau yang aku sayang. Ya, bila kita kata engkau yang aku sayang, itu bermaksud kita khusus sayang dia, itu ada sayang yang khusus. Jadi bila dalam ayat bahasa Arab, bila dikedepankan perkataan yang berada di belakang, maka kita terjemahkan dengan terjemahan yang ada penambahan makna, iaitu khusus hanya kepada engkau. Ya, sebab tu kalau kita tengok terjemahan Al-Quran, ditambah dengan hanya kepada engkau sahaja mungkin. Nahussuka wahdaka, hanya kepada engkau sahaja. Ya, engkau itu adalah dhamir yang merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hanya kepada engkau sahaja. Jadi ada ke perkataan hanya kepada engkau sahaja? Itu semua, perkataan itu semua ada ke dalam iyyaka na'budu? Tak ada. Ya, kerana terjemahan Al-Quran diambil daripada tafsirannya. Ya, mengikut gaya bahasa Arab, kalau kita kedepankan perkataan yang sepatutnya berada di belakang, bermakna ia menambah makna yang khusus. Ya, iaitu dia menambah makna yang kita hanya mengkhususkan Allah dalam beribadat. Kemudian antara perkara yang disebutkan maaf. Antara perkara yang ada sebelum tu, adakah suara saya jelas sebenarnya? Okey. Siapa yang menonton boleh cuba komen jika suara saya jelas atau tidak. Okay, that's all there. Ya, alhamdulillah. Jelas. Baik, perkara kedua yang disebut oleh Al-Imam As-Sawi adalah perkataan na'budu. Jadi perkataan na'budu itu menggunakan menggunakan dhamir untuk jamak, ya. Na'budu. Fi'il mudhari' yang digunakan ialah untuk lil jami', untuk ramai. Untuk nahnu, ya. Jadi na'budu. Jadi kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seorang-seorang kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita, ya, supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dalam jemaah. Minta maaf, suara tak pun ada ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita supaya kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berjemaah. Kenapa? Kerana yang disebut oleh Al-Imam As-Sawi, kerana kalau kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan seorang kita, boleh jadi ibadat kita itu tidak diterima oleh Allah, doa kita tidak diterima oleh Allah. Kita tak ada orang kita nak tumpang berkat. Tetapi kalau kita beribadah kepada Allah dengan kita meniatkan kita beribadah dengan semua hafazah malaikat yang berada di sekeliling kita, kita beribadah dengan kita meniatkan kita beribadah dengan orang-orang soleh yang berada di sekeliling kita, ya, sama ada kita beribadah di masjid, ya, ataupun dengan satu kelompok yang ramai, maka kita akan mendapat keberkatan orang-orang yang soleh tadi. Kita akan mendapat keberkatan malaikat-malaikat yang berada di sekeliling kita. Ya, jadi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seorang-seorang kita, maka kita akan keseorangan dalam mengambil keberkatan. Tapi kalau kita sebut na'budu seperti mana diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tumpang, ya, ibadat kita ni tumpang ibadat makhluk Allah yang lain. Ya, kata Al-Imam As-Sawi, na'budu itu bermaksud ana wasairul muwahhidin.
aku beribadat dan semua orang-orang yang mengesakan kamu beribadat kepada kamu. Jadi kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk jemaah. Sebab tu agama Islam mengajar kita supaya melakukan satu pekerjaan dalam bentuk jemaah. Beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadat itu ialah apa sahaja apa sahaja perbuatan manusia yang kita niatkan kerana Allah. Baik. Kemudian disebutkan wa iyyaka nasta'in. Ya, selepas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ayat yang sama, ya, tetapi ada pengulangan perkataan iyyaka. Ya, iyyaka yang pertama dan iyyaka yang kedua. Ya, seperti mana yang kita sebutkan sebelum ini, iaitu dalam Al-Quran tidak ada pengulangan makna, yang hanya ada pengulangan perkataan. Ya, perkara itu disebutkan oleh Syekh Asy-Sya'rawi. Tidak ada pengulangan perkataan dalam ayat. Yang tidak ada pengulangan makna dalam ayat Al-Quran. Yang ada hanyalah pengulangan perkataan. Oleh itu jika kita melihat ada perkataan yang sama, ya, tetapi ada perkataan yang sama, ya, jadi kita tidak boleh untuk memahami perkataan yang sama itu dengan makna yang sama. Ya, kerana setiap perkataan itu ada makna yang berbeza. Kalau tadi iyyaka na'budu macam kita sebut tadi Ar-Rahman Ar-Rahim ada beza yang pertama dengan yang kedua. Di sini iyyaka juga disebut dua kali. Kenapa dia sebut dua kali? Kerana skopnya tidak sama. Yang pertama tadi kita mengkhususkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala hanya kepada Engkau wahai Allah. Ya, kami melakukan segala ibadat kami ini ikhlas kerana Engkau dalam urusan ibadah. Dan dalam ayat yang sama, ya, cuma part yang kedua, bahagian yang kedua kita sebut wa iyyaka nasta'in. Ya, yang ini pula bukan dalam urusan ibadah. Ya, ini dalam urusan yang tidak disebutkan urusan itu urusan apa. Ya, hanya disebutkan kami memohon pertolongan. Ya, kata guru kami Syekh Ali Jumaah hafizahullah, dikatakan kita ni ada akhirat dan ada dunia, ada kehidupan. Jadi ibadat itu hanya khusus untuk akhirat. Tapi kehidupan dunia kita, yang pun kita kena niatkan kerana Allah. Sebab itu wa iyyaka nasta'in itu, ya, kata Syekh Ali Jumaah pada urusan dunia. Ya, jadi kita ni ada ibadah kepada Allah dan kita ada imarah. Kita ada urusan kita sebagai ibadah dan kita ada urusan sebagai khalifah. Ya, sebab itu ayat ini sebenarnya menghimpunkan matlamat kehidupan seorang manusia. Ya, matlamat kehidupan seorang manusia di atas muka bumi ini, ya, adalah yang pertama ibadah, yang kedua imarah. Ya, yang pertama adalah kita memperhambakan diri kepada Allah. Yang kedua adalah kita, ya, mengurus tadbir urusan dunia menjadi khalifah. Ya, sama ada khalifah kepada diri kita sendiri, keluarga, persatuan, ya, kampung atau apa sahaja, kita menjadi khalifah untuk kita membangunkan muka bumi ini. Dan itu yang membezakan kita dengan makhluk Allah yang lain. Ya, kerana Allah Ta'ala sebut wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, sesungguhnya Allah SWT telah menyebut dalam Al-Quran, ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhan kamu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Dan khalifah itu ialah Nabi Adam AS. Jadi tugas manusia sebagai ibadah juga disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia hanya untuk beribadat kepada aku. Jadi tugas manusia yang dua itu ibadah dan juga khalifah, atau ibadah dan juga imarah, itu semua diringkaskan dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita memohon, ya, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan dunia kita. Ya, bermaksud kita hanya melakukan semua urusan dunia kita hanya kerana Allah, kerana iyyaka. Dan dalam urusan dunia kita itu, ya, kita meminta pertolongan daripada Allah. Ya. Jadi di situ tidak disebutkan kami mengimarahkan muka bumi, ya, tapi disebutkan nasta'in, bermaksud kami meminta pertolongan daripada Engkau wahai Allah
dalam urusan kerja kami, mungkin tuan-puan semua ada yang bekerja kerajaan atau bekerja berniaga dan sebagainya, itu semua adalah nasta'in. Kita bekerja, itulah kehidupan kita. Kehidupan kita ni antara kita balik daripada kerja, semayang, atau balik daripada kerja, kita pergi semayang maghrib di masjid, pergi kuliah, daripada imarah kepada ibadah. Kemudian esok pergi kerja balik, imarah balik. Kemudian pergi semayang, ibadah. Kemudian imarah, ibadah. Itu maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita melihat kepada ayat seterusnya. Baik, disebut di sini ay nakhussuka bil ibadah, iaitu kami mengkhususkan engkau wahai Allah dalam urusan ibadah, min tauhid, sama ada dalam tauhid dengan kau, wa ghairihi, ataupun urusan-urusan yang lain, sama ada tauhid itu adalah ibadah yang berbentuk i'tiqadiyah, wa ghairihi, yang selain daripada ibadah i'tiqadiyah ialah ibadah badaniyah, yang bentuk amaliyah. Jadi kita beribadah kepada Allah, sama ada dengan i'tiqad kita ataupun dengan ibadah yang kita lakukan secara amali. Kemudian kita meminta pertolongan daripada Allah dalam urusan ibadah juga, kata Al-Imam Al-Mahalli, wa ghairiha di sini disebutkan oleh Al-Imam As-Sawi ialah dan juga dalam urusan dunia, dan juga dalam urusan dunia. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan ibadah tadi dan juga dalam urusan dunia. Baik, kemudian kita masuk pada ayat seterusnya. Ihdinas siratal mustaqim ay arsyidna ilaih. Ihdinas siratal mustaqim bermaksud tunjukkan kami jalan yang lurus, iaitu arsyidna ilaih, tunjukkan kami kepadanya, iaitu kepada as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa yubdal minhu, dan badal kepada as-siratal mustaqim ila siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kamu beri nikmat kepada mereka, beri nikmat dengan hidayah, bil hidayah. Okey, lepas tu kita akan ceritakan sebentar lagi. Baik. Jadi kita masuk pada ayat yang ke-6 dalam surah Al-Fatihah, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Maksud ihdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kami jalan yang lurus. Ihdina ialah penggunaan fi'il amar, ahda yuhdi ihdi. Tetapi penggunaan fi'il amar jika daripada seorang hamba kepada Allah, kita tak kata fi'il amar, kita kata fi'il du'a. Al-amru ma'asti'la wa aksuhu du'a. Amar itu ialah daripada orang yang atas kepada orang yang bawah, kepada orang yang ada autoriti kepada orang yang tidak, yang di bawah dia. Tapi kalau terbalik, maksudnya kalau kita gunakan fi'il amar daripada orang yang di bawah kepada yang di atas, itu kita namakan sebagai doa, meminta. Jadi ihdina bermaksud tunjukkanlah kami dengan kita meminta kepada Allah, dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud ihdina, ihdina itu diambil daripada perkataan ahda yuhdi, hudan atau hidayah, diambil daripada perkataan masdarnya hidayah. Apa maksud hidayah? Maksud hidayah itu, kata para ulama, ada dua. Disebut oleh Al-Imam Musawi, maksudnya ad-dilalah. Kita minta petunjuk, bimbingan, penunjuk jalan. Jadi tunjukkan kami jalan yang lurus, bimbing kami ke jalan yang lurus. Bermaksud kita boleh jadi berada pada jalan yang salah, ataupun kita dah berada pada jalan yang lurus, kita nak minta supaya luruskan lagi kehidupan kita. Jadi itu satu maksud bagi hidayah. Maksud yang kedua bagi hidayah adalah at-taufiq. At-taufiq bermaksud al-qudrah ala ta'ah. Bermaksud kita diberi kekuatan dalam melakukan sesuatu ketaatan. Jadi maksud ihdina ada dua yang mengikut maksud bagi hidayah. Hidayah yang pertama bermaksud petunjuk, yang bermaksud sebelum tu kita tak tahu, kemudian Allah Ta'ala bagi petunjuk, kita tahu. Sebelum tu kita tak tahu mungkin tentang solat awabin. Kemudian kita diberi petunjuk dalam kitab-kitab tentang solat awabin, maka kita tahu, kita beramal. Sebelum ni kita tak tahu mungkin tentang solat duha.
Ya, maka kita diberi petunjuk oleh Allah, maka kita tahu. Jadi ihdina maksud ya Allah berikan aku petunjuk. Mungkin kita tak tahu kerja yang kita lakukan itu salah. Kemudian Allah Ta'ala bagi petunjuk, maka kita tahu itu petunjuk. Itu ad-dilalah, ya, satu petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksud ihdina hidayah yang kedua adalah at-taufiq. Bermaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan ketaatan. Bermaksud bila kita kata ihdina, ya Allah beri kekuatan untuk aku beramal. Ya Allah beri aku kekuatan untuk aku bangun subuh. Ya Allah beri aku kekuatan untuk aku menuntut ilmu. Ya Allah beri aku kekuatan untuk aku melakukan solat duha. Ya Allah berikan aku kekuatan untuk aku qiyamul lail. Ya Allah beri aku kekuatan untuk aku baca Al-Quran. Jadi ihdina, maksud yang kedua ialah ya Allah berikan aku kekuatan, ya, dengan maksud taufiq. Ya, kerana itu dalam Al-Quran disebutkan wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Yang disebut pada Nabi Muhammad SAW, wa innaka, sesungguhnya kamu hai Muhammad, latahdi, ya, kamu sesungguhnya memberi petunjuk, memberi hidayah, yang menunjuk kepada jalan yang lurus. Dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan innaka la tahdi, sesungguhnya kamu tidak memberi hidayah man ahbabta, kepada orang yang kamu cintai. Jadi pada dua ayat itu seolah-olah ada contradicts, ya, seolah-olah ada pertembungan makna. Ya, adakah Nabi SAW boleh memberi hidayah atau tidak? Ayat yang pertama mengatakan Nabi SAW boleh memberi hidayah. Ayat yang kedua mengatakan Nabi SAW tidak boleh memberi hidayah. Maka kita fahami daripada ayat yang pertama dengan maksud hidayah itu petunjuk. Innaka latahdi, bermaksud semuanya kamu wahai Muhammad memberi petunjuk dengan cara mengajarkan agama daripada wahyu daripada Allah, mengajarkan cara sembahyang, mengajarkan cara berwuduk, ya, melaksanakan ibadah haji dengan memberikan penerangan, bimbingan, dia memberikan pengajaran. Yang Allah Ta'ala kata innaka la tahdi, engkau tidak boleh memberi hidayah, itu ialah dengan maksud hidayah yang kedua, bermaksud kamu tidak boleh memberi taufik. Kamu tidak boleh memberi taufik kepada orang ingin mengucapkan syahadah, iaitu bapa saudara Nabi SAW Abu Talib. Nabi SAW tidak boleh memberi hidayah kepada dia. Bermaksud bukan Nabi SAW tak boleh mengajar dia, ya, tapi Nabi SAW tidak boleh memberi kekuatan untuk dia mengucap kalimah syahadah, ya, kerana hanya yang memberi hidayah ialah Allah. Ya, kita boleh memberi hidayah, bermaksud kita boleh memberi penerangan, tapi yang memberi hidayah akhirnya dengan maksud taufik adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu dua maksud bagi hidayah. Ihdina bermaksud ya Allah bimbinglah kami, yang pertama tunjuklah kami. Yang kedua maksud hidayah ya Allah berilah kekuatan, taufik kepada kami untuk beramal. Kadang kita dah tahu, dah diberi petunjuk, kita dah tahu, ya, tetapi kita malas, ya, tetapi kita tak diberikan kekuatan. Maka ihdina itu merangkumi kedua-duanya, tahu dan mahu. Tahu dan mahu, bukan sekadar tahu tapi kita juga mahu. Ya, kadang-kadang kita tahu tapi tak mahu. Kita nak tahu dan mahu, ya, bukan tahu saja tak mahu, dan bukan tak tahu dan tak mahu. Itu lagi berat. Baik. Seterusnya kita tengok pada perkataan as-siratal mustaqim. Ya, perkataan as-siratal mustaqim juga tidak ditafsirkan di sini. Ya, saya merujuk kepada syarahan kepada tafsir Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam As-Sawi. Ya. Jadi as-siratal mustaqim, as-sirat ni maksud dia at-tariq, maksud dia jalan yang lurus. Ya, digunakan jalan di sini ialah sebagai satu isti'arah, ya, sebagai satu perbandingan. Ya, Allah SWT mengatakan kepada kita dengan menggunakan jalan, bermaksud jalan yang lurus di situ ialah agama Islam. Jadi agama Islam ini adalah ibarat jalan. Ditunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu adalah satu bentuk dalam bahasa Arab, dalam bab tashbih, termasuk Allah SWT membandingkan, menganalogikan agama Islam ini, ya, seperti jalan yang lurus. Ya. As-siratal mustaqim itu adalah agama Islam. Jadi tunjukkanlah kami jalan yang lurus, agama Islam yang lurus. Mengapa dikatakan lurus? Ya, kata guru kami Syekh Ali Jummah hafizahullah, lurus bermaksud jalan yang lurus ialah jalan yang paling cepat sampai. Jalan yang lurus ialah jalan yang paling dekat. Ya, kerana ada juga jalan yang bersimpang siur.
Ada tak jalan yang dia berpusing dulu baru pergi ke sana. Ya, ada jalan yang ke kiri ke kanan baru sampai. Tapi kalau jalan yang lurus, ya, kalau lurus mungkin boleh sampai dalam masa setengah jam. Tapi kalau berpusing sana sini boleh jadi 2 jam, 3 jam, 10 jam. Ya, siapa yang nak pergi ke, contoh nak pergi Kuala Lumpur, ya, dengan jalan Gua Musang dia lagi cepat. Ya, tapi kalau siapa yang nak pergi ke LPT dia lagi jauh. Ya, tapi kita nak supaya kita nak berjalan, ini jalan ni maksud jalan kita menuju kepada Allah. Ya, jalan kita menuju pada Allah ini kita nakkan jalan yang lurus supaya tidak bengkak-bengkok, ya, dengan dosa, dengan maksiat, dengan sebagainya. Kita nak menuju pada Allah menggunakan jalan yang lurus, ya, supaya Allah Ta'ala memperbetulkan kita punya road jalan ni supaya kita menuju pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan jalan yang paling cepat sampai. Ya, kita tak nak jauh ke sana sini, akhirnya kita tidak sampai, ya, tidak sampai-sampai. Sebab itu kata guru kami juga, Syekh Ali Tuan menyebut al-multafitu la yasil. Orang yang berpaling ke kiri ke kanan ni tidak akan sampai. Ya, dia nak pergi menuju Allah, kemudian dia berpaling. Ya, dah dia berada pada siratal mustaqim. Ya, kemudian dia berpaling sekejap, terpesona dengan dunia. Kemudian dia terpesona pula dengan dunia yang kedua. Kemudian terpesona pula dengan dunia yang ketiga. Jadi orang yang banyak berpaling ni, ya, dia tidak fokus pada jalan siratal mustaqim. Sebab itu kita doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkan kami pada jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Beri kami kekuatan untuk mengikuti jalan yang lurus. Baik. Itu pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ayat yang seterusnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim bil hidayah, ya. Jalan orang-orang yang kamu beri nikmat ke atas mereka dengan nikmat hidayah. Wa yubdal minal ladzina bisiratihi, alladzina, dan silahnya itu alladzina an'amta 'alaihim, ya, badal kepada alladzina itu ghairil maghdubi 'alaihim. Itu dalam bahasa Arab lah, ya. Badal ni adalah istilah dalam bahasa Arab yang diketahui kalau belajar bahasa Arab lah. At-tabi' al-maqsud bil hukmi bila wasitah, ya. Tabi' yang dimaksudkan dalam hukumnya tanpa ada wasitah. Itu pun saya tak tahu nak terjemah macam mana. Badal ni maksudnya dia pengganti kepada siratal mustaqim. Bermaksud kita boleh gantikan perkataan ihdinas siratal mustaqim dengan ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Jadi kita pergi pada ayat yang ketujuh. Pada part yang pertama, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kamu beri nikmat, engkau beri nikmat kepada ke atas mereka. Jadi bila kita sebut badal, bermaksud kita menggunakan perkataan yang lain untuk menjelaskan perkara yang sama. Ya, sebab itu badal di sini ialah badal mutabiq atau badal kul min kul. Kita menjelaskan perkara yang sama tetapi menggunakan perkataan yang berbeza. Ya, disebutkan oleh Imam Syafi'i sebagai taukid, ya, sebagai penjelasan. Jadi kalau kita melihat apa beza badal dan mubdal minhu dia, apa beza siratal mustaqim dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim? Ya, apa beza siratal mustaqim dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim? Beza jalan yang lurus dengan jalan orang-orang yang kamu beri nikmat engkau beri nikmat ke atas mereka, itu sama. Ya, itu sama, sebab itu boleh jadi badal. Sebab itu kita boleh ganti. Sama ada kita berdoa, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, atau ya Allah, tunjukkan kami jalan yang orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Ya, dan dimaksudkan nikmat itu ialah nikmat hidayah ke atas mereka, seperti mana yang ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Mahalli. Jadi apa beza antara jalan yang lurus dengan jalan orang-orang yang kamu beri nikmat hidayah kepada mereka? Ya, kata guru kami Syekh Ali Jumaah hafizahullah, jalan yang pertama itu, jalan yang lurus, itu adalah teori. Ya, itu adalah, bukan kata teori, itu hakikat, ya. Terjemahan mungkin hakikat. Dan hakikat itu tidak difahami jika tidak ditunjuk. Ya, contoh hakikat sabar. Kita takkan faham secara penuh sabar itu kalau kecuali kita melihat orang yang sabar. Kita takkan faham hakikat istiqamah
melainkan kita melihat orang yang istiqamah. Kita tak akan faham hakikat iman, kecuali jika kita bersama orang-orang yang beriman. Kita tak akan faham hakikat redha, melainkan kita bersama, kita berjumpa, kita melihat orang yang redha. Jadi kita minta Allah SWT supaya tunjukkan kita jalan yang lurus, jalan hak, jalan sabar, jalan redha, jalan tawadhu', jalan qanaah. Tapi siapa yang nak menunjukkan kepada kita hakikat-hakikat itu melainkan orang-orang ini. Jadi kita minta kepada Allah SWT supaya menunjukkan kita jalan yang lurus, dan kita minta kepada Allah SWT supaya menunjukkan kepada kita orang-orang yang boleh mengajarkan kepada kita siratal mustaqim. Siapakah orang itu? Alladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Adakah Allah SWT sebutkan apakah nikmatnya? Tidak disebut. Sebab itu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang soleh ini terlampau banyak. Nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat redha, nikmat sabar, nikmat qanaah, nikmat tawadhu', nikmat zuhud, nikmat taqwa. Banyak nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang-orang yang soleh, yang bukan sahaja bukan yang dimaksudkan nikmat di sini ialah nikmat duniawi, tapi yang dimaksudkan nikmat di sini ialah nikmat ukhrawi. Baik. Jadi Allah SWT memberi nikmat, an'amta alaihim, tidak disebutkan apakah nikmat. Dan Allah SWT juga tidak mengkhususkan di sini siapakah orang itu. Allah SWT tidak mengatakan tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan Nabi. Allah tak kata Nabi, Allah tak kata Siddiqin, Allah tak kata Asy-Syuhada, dan Allah tak kata As-Salihin. Itu adalah tafsiran sebahagian para ulama daripada surah An-Nisa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Tetapi Al-Imam Al-Mahalli di sini mengatakan jalan orang yang kamu beri nikmat hidayah kepada mereka. Walaupun orang itu mungkin Tok Lebay di masjid, Tok Bilal di masjid, ataupun Tok Siak di masjid, tunjukkan kepada kami jalan orang-orang yang begini, jalan orang-orang yang ikhlas. Walaupun dia mungkin boleh jadi bukan Nabi, tapi dia ada ikhlas. Kerana Nabi mungkin kita takkan jumpa dah Nabi di alam yang nyata ini secara hakikat, pada alam ini. Tapi kita masih boleh jumpa dengan ustaz yang ada keikhlasan. Kita mungkin boleh jumpa dengan ulama yang ada keberkatan. Kita mungkin boleh jumpa dengan seorang yang melalui ujian dengan sabar. Jadi kita boleh berjumpa dengan orang yang kamu beri nikmat kepada mereka. Nikmat dapat mengamalkan hakikat-hakikat siratal mustaqim. Baik. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan ghairi tidak, bukan. Jadi kita minta pada Allah SWT tunjukkan kita jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maksud ghairil maghdubi alaihim wa humul yahud, mereka adalah Yahudi. Wala ghairil dhalin, dan la tu maksudnya ghair, bukan juga ad-dhalin, iaitu orang-orang yang sesat. Al-maghdub bermaksud orang-orang yang dimurkai, dan mereka adalah orang Yahudi, kata pengarang di sini. Wa ghairil dhalin wa humul nasara, dan mereka adalah Nasara. Dan satu nuktah, satu masalah yang terperinci, masalah daqiqah. Al-badal ifadatu anna al-mubtadil laisu yahudan wala nasara wallahu a'lam bis-shawab. Baik. Bermaksud orang-orang yang diberi hidayah tadi bukanlah Yahudi dan juga bukan Nasrani. Baik. Jadi kita minta kepada Allah supaya ditunjukkan jalan-jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang telah melaksanakan jalan-jalan yang lurus, telah melalui jalan-jalan yang lurus ini. Dan kita minta supaya Allah SWT tidak tunjukkan kepada kita jalan orang yang kamu murkai, yang ditafsirkan dengan Yahudi, daripada satu hadis. Dan bukan juga jalan yang ad-dhalin, itu orang-orang yang sesat, yang ditafsirkan dengan An-Nasara. Dalam tafsiran Al-Imam As-Sawi yang memberi syarahan kepada tafsiran ini, beliau mengatakan Yahudi itu adalah salah satu daripada golongan yang dimurkai, dan An-Nasara juga ialah salah satu kumpulan daripada kumpulan yang sesat. Tetapi bukanlah kita hanya mengatakan maka tak boleh untuk kita terjemahkan Al-Quran
tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang yang kamu beri nikmat kepada mereka, bukan jalan Yahudi, bukan jalan Nasrani. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggunakan perkataan Yahudi dan Nasrani dalam Al-Quran, dalam ayat ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggunakan perkataan Yahudi dan Nasrani, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan secara umum. Itu jalan orang yang dimurkai, ya, dan jalan orang-orang yang sesat. Jadi bermaksud ada dua kumpulan manusia. Ya, tadi kumpulan manusia yang pertama, iaitu kumpulan manusia yang kamu beri nikmat, engkau beri nikmat ke atas mereka. Yang kedua ialah kumpulan manusia yang Allah Ta'ala murkai. Yang ketiga ialah kumpulan manusia yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala katakan mereka ialah kumpulan yang sesat. Baik, disebutkan oleh para ulama, kumpulan manusia yang dimurkai itu ialah yang diberi ilmu tetapi tidak beramal. Kalau kumpulan yang pertama ialah kumpulan yang diberi ilmu dan beramal. Orang yang diberi nikmat ke atas mereka, nikmat ilmu dan amal. Kumpulan yang kedua ialah kumpulan yang Allah SWT beri ilmu kepada mereka tetapi tidak beramal dan mereka takabur. Iaitu kumpulan yang ketua kelompok ini ialah Yahudi, dan sesiapa sahaja yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetapi tidak beramal, maka boleh jadi dia termasuk, ya, sikit atau banyak daripada kumpulan orang yang Allah Taala murkai. Ya, kita dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bukan sedang berbicara kepada orang Yahudi. Allah SWT sedang berbicara kepada orang Muslim supaya kita tidak mengikut jejak orang Yahudi. Jadi orang yang berilmu tetapi takabur, tapi sombong. Orang yang berilmu tapi tidak beramal, takut-takut dia akan menjadi orang yang dimurkai oleh Allah. Dan waladhdallin ialah orang yang tidak berilmu dan tidak beramal. Ya, ramai juga di kalangan, ya, orang Islam sekarang ni malas menuntut ilmu. Ya, sanggup hidup dalam kejahilan. Ya, sehingga melakukan maksiat tanpa disedari. Jadi kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak termasuk dalam golongan seperti Nasrani yang sesat, ya, yang sesat daripada mula lagi, tidak berilmu, sesat, mengatakan Tuhan tiga, ya, dan mengatakan Isa itu adalah Tuhan. Ya, mereka sesat daripada mula lagi, ya, lagilah amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, itu adalah, ya, sedikit perkongsian, ya, berkaitan dengan surah Al-Fatihah ayat pertama sehingga ayat ke-7, dan disunatkan di hujung ketika selepas membaca Al-Fatihah untuk kita mengatakan amin, ya, yang bermaksud ya Allah perkenankanlah doa kami. Jadi surah Al-Fatihah adalah doa, ya, sebab itu, ya, setengah para ulama lepas baca doa, lepas sembahyang dia baca Al-Fatihah, ya, kerana Al-Fatihah adalah doa. Kalau kita teringat sesuatu, kita nak berdoa, baca Al-Fatihah itu pun sudah cukup untuk menjadi doa. Ya, sebab itu para ulama, ya, sangat menjaga, ya, dalam membaca Al-Fatihah, ya, sebagai satu doa, ya, dalam ratib-ratib, ya, ratib haddad, ratib al-attas, ya, penghujungnya ada doa kemudian Al-Fatihah, doa Al-Fatihah. Kerana Al-Fatihah itu menjadi keberkatan yang kita ambil, ya, setiap kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berasa setakat itu sahaja untuk malam ini. Kita insya-Allah pada minggu hadapan akan masuk kepada surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Baqarah. Cuma ada sedikit daripada kitab ni sebut wa ilaihil marja' wal ma'ab, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsiran daiman abadan. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata Imam Musawi, ini adalah penambahan daripada anak murid kepada Al-Imam Al-Mahalli. Ini bukan tulisan Al-Imam Al-Mahalli sendiri. Baik, wallahu alam. Jazakumullahu khairan. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.